enggak. Royak ni royak sungguh, bukan kata orang ni royak sungguh. Tak reti. Nah, kalau reti pun orang panggil reti tak siapa. Dia kau cai, kau mai teng. Tapi kalau wak kerja rawah ni jadi kau teng. Deh. Jadi tuan-tuan yang mulia. Seekor burung duduk dengan Sulaiman. Burung hud-hud. Dia jadi rahbar kalau Sulaiman nak pergi kanak-kanak dia tengok air, tengok apa. Dia tepat hak panas sesuai nak letak kemah sama tara. Jadi dia pergi dulu, dia pergi tengok jalan. Tuan-tuan yang mula ada satu kali tu nyagid kata dalam kisah ni dia pergi temu dengan hud-hud hak negeri luar. Temu dengan hud-hud hak Yaman. Bukan je luar tu. Kata pergi jalan tempat aku. Hak Yaman ajak. Dia pun tubah dia. Dari Palestina tubah pergi ke Yaman. Jauh. Palestin dengan Yaman ni jauh. Beribu-ribu kilo. Tuan-tuan yang mulia. Bila kita sampai sana ni. Jadi burung hud-hud hak Yaman. Tak ada apa. Tak ada saingan dakwah. Tak kata apa. Tapi hak ni hud-hud hak Sulaiman ni. Dia duduk dengan Sulaiman lama. Reti agama dia. Tak tengok lah. Orang sini dah sembah matahari. Dah kira dia. Apa dah sembah matahari tidak sembah Allah. Tak kerti kata kan. Jadi tuan-tuan yang mulia. Terubah kelik salah. Kelik mari. Selama ada cari banyak hari dah tak bertemu. Pak mana hud-hud ni. Tak ada ni watafaqadat tayr. Luput hilang satu ekor burung hud-hud ni. Nanti Sulaiman kata nanti dia kelik mari. Aku nak azab dia, aku nak cabut bulu dia ni, aku nak semelah dia ni. La u'azibannahu aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Ataupun dia bawa kelik keterangan yang jelas. Kalau tahu wayak keterangan yang jelas pergi ke mana, pergi apa, nantilah dia. Famaka saghaira ba'id. Duk tak lama, lewatlah dia. Tengah-tengah Sulaiman ada buat hukum dah, jatuh hukum dah. Dia kelik mari. Bawa kelik mari dia royak keterangan dia. Dia mari di negeri Sabah. Masa tu Yaman dipanggil negeri Sabah. Ji'tuka min saba'im binaba'in yaqin. Aku mari di Sabah ni. Yang aku kita tengok di sana ni, orang-orang mereka itunya orang-orang di Sabah ni tak sujud matahari, tidak sujud Allah. Jadi gajah dia orang perempuan, dan aku dapati gajah tu dan kaum dia wajatuha wa qauma yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sujud matahari tidak sujud Allah. Duduk Karkusari. Ada fikir mu ni. Mu ni ada fikir ni. Jadi kita tengok jadi tak senang. Tak senang hati. Wasa susah. Sujud lain pada Allah ni jadi mudah tak kelek mai wayak Sulaiman. Napa? Nak kata burung pun binatang pun kalau bersaing dengan dakwah reti juga. Tu. Ni kita ni boleh pandai reti agama molek dulu kan tu tak reti. Sunnah Nabi penama tahu. Semaya Isra' penama tahu. Tak biasa jenguk tekak mari sama kita. Semaya tahajud mana tu dengan nama ya. Tu tak usah kenal. Baru kenal sekarang dakwah ni ya. Sunnah dalam makan, sunnah dalam tidur, mana amalan sunnah tak nah. Kalau baca kitab lalu saja ya. Jadi tuan-tuan yang mulia, dan ini kejarawan, kerja yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadi hidup agama.
Kerja jadi hidup agama. Apa agama? Iman. Jadi hidup iman. Deh. Iman jadi hidup. Tidak kita iman ni tak hidup. Tak hidup lah mana apa. Deh. Jadi tuan-tuan yang mulia, agama amalan jadi hidup. Amalan jadi hidup. Semua amal agama nak ni akan hidup. Hidup habis. Tuan-tuan yang mulia, agama yang sempurna hidup, tumbuh hidup dengan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak kena buat kerja ni. Dan tuan-tuan yang mulia, kerja dakwah ni dan Syahiliyah rahimahullah ta'ala dia tanya karkong lama. Tanya orang lama. Di zaman dia gapo dakwah kiai. Dakwah ni gapo. Jadi ada satu orang dalam buzruk, orang-orang lama dalam kerja dakwah di zaman itu, dia kata dakwah ni mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Yad'un ilal khair. Mana hajak kepada kebaikan panggil dakwah. Maulana Ilya kata bukan itu makna lughawi. Itu makna pada bahasa. Aku nak ni makna istilahi, makna hak yang maksud tu. Makna hak maksud daripada dakwah. Deh, dipanggil makna istilah. Pakasnya tak ada biar tahu lah. Dia kata dakwah ni makna dianya ad-dakwah at-tabdil. Dakwah ni tukar. At-tabdil wat-taghyir. At-taghyir wat-tabdil. Ubah, mengubah dan menukar. Itu dakwah. Tuan-tuan yang mulia, dakwah ni dia kena ubah. Pertama sekali ambil dakwah, kerja dakwah ni hak kena ubah. Hak ubah, berubah dengan dakwah ni. Pertama sekali hati dia, yakin dia berubah daripada yakin yang tak betul kepada yakin yang betul. Yakin kepada asbab, yakin kepada makhluk, yakin kepada ghairullah, yakin kepada ma siwallah. Mari yakin kepada Allah. Nak ubah ni gawe, bukan go 4 bulan ni. Agak cukup dapat bulan masa aku cukup dapat bulan kau dulu. Jangan buat kata cukup dulu, tengok yakin itu berubah molek ke tak lagi. Naik duduk di tempat khandak tak lagi. Kalau wasa suluh mari tengok tak ada naik duduk tempat khandak, yakin lagi ni. Kalau dia jadi lina-lina, dia jadi supaya rebor oleh airah tu. Dia bergedik lagi ni. Kalau kita nak masuk dalam wafsi, baik masuk dalam bayar hidayah semula. Bayar kata ya Allah, kalau mutawi yakin ni wis tepat sungguh dalam hati, aku rasa gelak dah. Tu. Tuan-tuan yang mulia, benar perkara hak mustahak sekali dalam hidup kita ini iman. Iman ni hak paling mustahak sekali ni. Nak diukur dengan apa benar sekalipun dalam hidup kita ni. Dan dia boleh dikatakan tujuan hidup. Tujuan kita mari dalam dunia ni untuk cari iman. Tujuan yang mana kita mari hidup tamu ke bumi dalam dunia ni untuk usaha atas iman. Jadi tuan-tuan yang mulia ni, iman ni bil judi. Iman ni dengan usaha. Iman ni dengan usaha. Sekarang awal ni yang mai rakyat ni iman dengan usaha dulu. Kita dapat kata tak, iman kena ngaji. Iman ni dengan belajar. Memang sungguh kena belajar. Belajar jadi boleh jadi ilmu. Ilmu buat ilmu iman, bukan iman. Kalau kita belajar apa segala aqaid iman, akidah iman tahu belakang. Iman ada baru ilmu iman. Iman dalam hati tu. Iman sungguh dalam hati tu. Tuan-tuan yang mulia, biasanya dengan belajar tak masuk dalam hati. Tak masuk. Iman tak masuk dalam hati. Tuan-tuan yang mulia, untuk nak bawa jadi setara
Segera adalah hati iman. Dua-dua ia mula dengan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga iman itu masuk duduk dalam segera hati itu. Segera weh. Bersegera hati iman, wujdan dipanggil, wujdan. Iman adalah satu jenis wujdan, satu jenis segera di hati. Segera apa? Segera Allah tu. Ni dah hati kita dah segera makhluk. Segera Allah mana kita segera makhluk? Tak ada segera lagi dengan Allah dalam hati ini. Deh. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak kira hari ini, segeralah mana? Macam kita lapar. Lapar satu segera kan? Segera deh. Bila kita mahu lapar ni ada segera, Tapi bukan segera di hati, segera di perut. Tak apalah kita nak banding lebih mudah lagi. Nak banding lebih mudah dekat. Mudah reti. Sebenarnya email yang segera dalam hati, dalam rasa tu. Dalam wujdan, dalam rasa tu. Nama apa? Lapar ni dalam perut ya. Tak apalah jadi meh-meh dulu. Dia ada segera lapar, dia ada segera. Biasa, segera-segera tu biasa lapar. Tuan-tuan yang mulia lapar, segera lapar ni, dia akan lahir kesel dia. Kesel daripada lapar, akan dorong, akan tolak, tekan tuan tu, cari makan. Itu dia lah, lapar tu. Kadang-kadang dari lapar, orang tengok kena. Orang tengok kena. Walau dia tak ada raya, orang tengok kena. Kata dia lapar ni. Oh, tengok tu. Tuan-tuan yang mulia, maka macam itulah iman. Iman ni bila ada dia dalam hati, segera iman dalam hati, iman ni akan dorong, tekan, tokah orang itu kepada beramal habis dengan hukum agama Allah. Nada balik. Tak ada. Dia akan tekan tuan itu. Dia akan tokah, akan dorong, tolak tuan itu kepada beramal dengan perintah-perintah Allah. Boleh amal dengan semua hukum-hukum Allah. Taat kepada Allah 100%. Tuan-tuan yang mula kalau kita baca lah tu, iman sungguh lah tu, tak ada lah lagi lah kita ni. Tak sama lah nak klik hari ni ni. Tak sama lah. Deh, jangan awak kata mudah-mudah 4 bulan kata boleh lalu dah. Sahabat dulu tuan-tuan yang mulia, mereka keluar di jalan Allah untuk usaha agama ni. Mereka tak nak bila. Bukan bila buat kita bila hari ni. Kita ni berterapi pergi hari ni. Minta masa tambah untuk mereka 2 hari yang nak usahakan tak ada. Dia cukup dah. Dan kita pergi di Pakistan orang keluar 40 kena duduk 3 hari. Cukup dah 40 kena duduk dalam wapsi 3 hari. Di railway. Orang keluar 40 kena duduk seminggu. Kena dengar wapsi saja seminggu. Tu pun kelik tak wak lagi. Musakarah, kena musakarah kerja nak hidup nak tak tubuh tu. Nak tak tubuh rumah tu. Nak tak lah mana. Orang ada royak sampai minggu tu pun tak kena lagi. Dia dakwah ni berubah. Tuan-tuan yang mula bila kita keluar 40, kita keluar 40 ni kelik ni ada perubahan tu. Diri kita ada perubahan, tak serupa dengan dulu. Itu dakwah. Dakwah-dakwah ni at-taghyir wa at-tabdil. At-taghyir wa at-tabdil. Berubah dan bertukar. Tuan-tuan yang macam tengok contoh dia sahabat tu. Selepas pada dakwah ni berubah teruk supaya langit dengan bumi jauh. Dulu hak dalam dunia ni, hak dunia tu hina patajuk manusia. Negara yang terhina di zaman tu negara Arab ni lah. Orang Arab bodoh kalau nak kira dengan mata-mata dunia tu. Dia hina. Dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, sesak lagi. Sesak. Tuan-tuan yang mulia, tapi bila Nabi SAW dibakit oleh Allah Ta'ala di kalangan mereka dan telah berjalan ke usaha ni, maka berubah. Dengan dakwah ni berubah. Karena dakwah ni mengubahkan. Kenapa? Hingga orang-orang masa tu digelar dengan nama jahiliyah, masyarakat jahiliyah, daripada jahiliyah jadi bertukar jadi sahabat.
Jadi sahabat berubah iman dia, yakin dia. Hingga dulu dia ni yakin ni, dia yakin dengan apa mata nampak, lepas tu dia yakin hak teruk lagi, dia yakin dengan benda khurafat. Benda ni benda khurafat. Benda tak tahu kata main mana. Orang tua raya. Ada apa? Yakin kepada orang tua raya. Ada. Tu orang panggil khurafat lah tu, yakin dengan kata-kata tak tahu kata dia kata. Sebuah gaya dulu kita sini ya. Dia mau gaya kata orang Tino Junior tepung nak pergi jual nak. Ular lita ada kira. Ipak klek wi kaya tepung. Gana ular lita ada kayak hal. Ular lita. Bewok lita. Alah leh. Jadi kaya ke bewok. Bewok lita ada kiri tu jadi majar dia kata. Ni macam ni pahaman ni orang panggil pahaman khurafat. Tidak yakin kepada khurafat. Ada kita dengar budak-budak itu dia pergi mula padi ni. Mula padi dia panggil reti mula padi. Budak lain tak reti mula padi. Mana dia tanya padi, nyedih padi tu jadi masak tu nak mula ngeter. Jadi ambil le 7 takar kan. Wah kalau kena tusuk tu papia pegang dengan mulut. Takut semangat padi lagi. Tu orang panggil perkara-perkara ni khurafat. Tak tahu kata mari mana hadis ke Allah Taala ke. Kata tak tahu tapi dia kata. Tu kita yakin, kita percaya kepada khurafat tu. Tahu tak? Ada humi putih potek pucat kita tanya tak tahu. Mari dana ni pahaman ni. Keyakinan ni mari dana. Tak tahu. Orang tua ya. Aduh. Jahiliah dulu kata. Tempat kita hari ni sini Jamil kata seperti tu. Nampak? Jadi berubah ni dengan lawan ni. Dia kata dak berubah dengan orang ngajawannya. Ini. Belalah ambil ke demo lah. Tapi jangan kecek dengan orang kuhat jai tu. Kuhat jai tu. Dia orang nampak orang jai mana. Nampak? Orang kuhanjai ni kalau kita tanya orang dulu orang hanjai ni Cina tak tahu kata orang Islam ramai kuhanjai baru awal mari tu tapi kata kun Islam mak ni kan hanjai ni ya lah kerana jadi berubah orang dulu tak ada kelompok Cina tak ada kelompok tak ada bong baru tahu kata orang Islam banyak mari bila mari dari mana lama-lama dah orang Islam ramah itu. Tapi dah serupa belakang. Bahawa kita tanya dia, apa boleh berubah ni? Kita tanya hanjai. Jangan tanya tani jalan ni, banyak masa. Ditanya orang hanjai ni, dia kata dakwah. Ya dakwah. Kalau tanya orang tani jalan ni, boleh jadi awak Allah ni orang ngajar radio lagi, ngajar sujud anak minggu. Itu. Adalah rakyat tak dakwah apa orang dakwah tu. Kalau tanya kau ni kau lihat atas ni enggak bila tanya apa boleh berubah ni rakyat kata dakwah. Tuan-tuan yang mulia di zaman kita dah 30 tahun mai ikut ni 30 tahun ni dengar dulu pada 30 tahun ikut ni betul-betul teruk dah ni. Mana dulu janggut nak taruh tak boleh salah ada janggut seorang panggil tok janggut selalu dah lah ni tak boleh panggil tok janggut berlaku kalau panggil tok janggut bertukar habis lah ni berubah ini dakwah ad-dakwah ni ialah at-taghyir at-tabdil tuan-tuan yang mulia hak berubah hak besar iaitu perubahan iman yakin kita daripada lemah daripada tak betul kepada betul daripada lemah jadi kuat daripada tak betul kepada betul sahih benar keyakinan yang imanan sahihan wa imanan shadikan hadu dana iman yang benar tuan-tuan yang mulia iman yang benar iaitu iman kena percaya apa yang percaya kepada khabar
Iman ni ialah tasdiqu bil khabar. Mana kena tasdik dengan khabar. Khabar berita Allah raya. Dan itu iman. Kena tasdik dengan Allah, tasdik dengan zat Allah, tasdik dengan sifat Allah, tasdik dengan khabar Allah Taala. Satu riwayat tu percaya walaupun khilaf dengan mata. Berada yang mulia kita hari ni banyak dek jadi iman, dek jadi lemah kerana mata ni, kerana telinga ni. Jadi ni selorang hati, mata tengok gigi hati, telinga dengar gigi hati, mulut duk kecek pun turun gigi dalam hati, akal otak kita di dahia duk mikir ni pun turun gigi hati. Lepas tu tuan-tuan yang mulia hari ni duk tengok asbab, tengok makhluk. Tuan-tuan yang mulia sahabat dulu mereka usaha atas iman, hingga mereka tengok asbab, mereka nafikan asbab tu. Asbab tu nampak dia nafi. Asbab tak lewat apa? Asbab tak lewat apa? Asbab tak lewat apa? Kita ni masa ngaji tu ngajilah atas asbab ni tak lewat buka, makhluk tak lewat buka, dia duk ngaji tu. Dah. Tuan-tuan yang mulia tapi bila masa tengok ni dak. Masa kita tengok makhluk tak nafi. Masa kita dah usaha atas asbab tu tak nafi. Hanya sahabat saya mai ikut sejik dia lah, kawan tak ada tu tak ada hajat keluar awal lagi tu. Kalau hajat kita keluar tiap 3 hari kita keluar tiap 40 hari, pas dia nak pergi dia nak tengok rumah kita, dia nak jaga, dah ada apa lah, Tuhan dah lah dia. Nama-nama dua-dua yang mulia kita dah keluar nak betul iman, nak kata wih tahun, wih pahan, nak orang panggil semua kata nak tatbik, kata Allah ni Rabb ni, Tuhan ada Allah Rabb ni, Rabbul Alamin, Rabbi, inna Rabbi wa Rabbakum Allah, Rabb ni, dia ada Allah ni, Allah. Nama-nama tu nak tatbik, kita keluar soalan nak tatbik iman tu jadi sengerti tu, nak tahqiq. Kalau dia kerja kata bagus dia nak jaga ni, dia nak tengok ni. Dengan sampai hajat mai semaya pun tak ada juga. Jalan dia pun mai situ. Email dekat nak punah nak. Kalau tak punah agak dekat nak punah tak tu. Deh. Tuan-tuan yang mulia, asbab kena buat. Asbab kena buat. Asbab kena jaga. Kerana ini adalah syariat. Tuan-tuan yang mulia, tapi kena yakin kepada Allah. Ni. Tuan-tuan yang mulia, muka dunia ni uji. Dunia ni sebenarnya uji. Uji, imtihan. Dunia ni tempat uji. Tuhan buat dunia ni, Tuhan buat setiap perkara dalam dunia ni dengan asbab. Sebenarnya Allah tidak berhajat pada asbab. Allah tidak perlu kepada asbab. Bukan mesti asbab ni. Tuhan buat sengaja ada asbab untuk uji. Faham? Asbab adalah untuk imtihan. Asbab ni untuk imtihan, untuk uji. Allah tidak perlu pada asbab. Ni dunia Allah Taala buat asbab. Akhirat tak ada asbab. Orang akhirat ni tak ada asbab. Dalam syurga ni nak niat ya, nak ni koyak ya, boleh selalu. Naklah mana? Hak kita ada gambar tu, kita ada gambar boleh. Hak kita tak ada gambar pun bila kita nak boleh lagi. Bahkan hak kita tak ada gambar pun beri di luar lagi itu. Tak ada asbabnya pun. Nampak? Lah ni kalau nak boleh makan madu ni, kena nanti lala ni, nampak bunga-bunga kayu ni, subit bunga, ada madu, tak apa tolak, dalam bukit. Tu pun orang ambil madu bawa minister belah-belah lagi pun. Dicari madu, bawa air kakak belah-belah je. Lepas tu ambil madu lah, kata capung. Jangan buat gitu lah ikat madu Jadi punah, takut orang punah tu. Dan pasal tu ayat kata madu ni syifa. Yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu fihi syifa. Syifa tu. Pak kita bergaung air sakar tu kak. Deh. Saleh. Jadi tuan-tuan yang mulia. Deh.
Asbab ni untuk uji. Dalam dunia ni kita tengok madu ni kena punya bunga. Itu dah. Tuan-tuan yang mulia, patut kena naik. Orang nak boleh madu ni kena pisah. Kena naik pang kayu, kena naik petah gunung. Itu dah. Tapi zaman ni orang cidik ada demo hewak saya. Tapi madu halus tu ya. Madu lalak. Dan tuan-tuan yang mulia, di dalam syurga bukan kena ada wak sahih, bukan ada kena ada wak sarah, bukan kena ada kabak dah. Madu ni, madu asli Allah mari dengan sungai. Sungai. Wa anharum min 'asalin musaffa. Sungai-sungai, banyak sungai anhar jamak. Wa anharum min 'asalin musaffa. Sungai-sungai dari madu, daripada madu. Madu yang bersih. Madu orang kita dah minta fatwa tu tak bersih. Ada ramal-ramal jatuh lilin-lilin dia tu. Mana bersih? Sungai. Bukan tak boleh jebur 400, jebur 300, jebur bagi saya. Tak, sungai. Nama apa? Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Lain kalau nak makan susu kena gil perah di kopak lembu. Kopak kambing, susu lembu kan? Kalau kita nak kata teh susu tu bukan teh susu, tu teh jagung. Jagung dengan sakar. Tapi tak nak kata teh jagung jadi darat dah. Kayak teh susu. Bukan susu. Susu sungguh tu berapa persen dia dalam susu pekat manis itu? Sakar, jagung, kacang tu. Orang ambil cerah tu banyak sekali. Susu hak sungguh tu berapa persen? Tak sampai 20%. 80 tu munggah lagi. Deh, tuan-tuan yang mulia, di akhirat ni susu ni tak ada lembu. Tak ada lembu, tak ada kambing, sungai. Tuan-tuan yang mulia ni kita ni kena faham semua segala subah-subi ni mari daripada khazanah Allah. Susu mari daripada khazanah Allah. Allah sengaja waktu bekut lembu, waktu bekut kambing itu. Sekelai. Nampak? Dalam dunia Allah sekelai waktu bekut kambing, bekut lembu ni jadi nak jadi asbab dia. Nak jadi asbab dia. Asbab untuk uji. Orang nak percaya ke Allah ke nak percaya ke kambing ni? Nah itu ni percaya ke lembu ni. Percaya ke lembu ni orang ni. Muka mata dia tengok orang ramah kopak lembu. Kalau tak ada lembu kan? Nampak? Kita telah kaji tengok. Lembu ni makan. Apa boleh jadi susu? Lembu makan upuk. Oh. Kalau gitu. Dalam upuk ada susu kalau gitu. Ada cerah. Ada zat susu. Muka lembu makan upuk. Dan tu daripada lembu makan upuk tu jadi proses dalam perut dia tu. Kenapa? Dia proses-proses jadi darah, jadi apa? Jadi susu. Kalau gitu dalam upuk ni ada susu. Ada dia? Oh, kalau macam ni tuan-tuan yang mula kalau dalam upuk ada zat susu ni. Hari ni sampai ke dalam nasi ni. Orang ahli kaji dia cek. Tengok dalam nasi ni ada protein banyak mana. Ada zat tu, ada zat ni. Ada apa dalam sebiji putih orang ni apa? Kalau dalam upuk ni dia kita tengok ada susu. Sudah tentu tuan-tuan yang mulia. Dulu ni orang boleh ambil dia. Tahan daripada makanan dia. Saya. Tuan-tuan yang mulia, kalau dalam upuk ni ada susu ni, sudah tentu hari ni teknologi ni kauna ceren ruat reo lokapiwat ni globalisasi. Ya ni. Dia tahu orang Inggeris. Kita ni kacau orang masa tinggu-tinggu gitu. Nampak? Tuan-tuan yang mula maju ni, tuan-tuan yang mula sudah tentu kalau dalam upuk ni ada mengandungi zat susu, hari ni orang ni boleh buat rongan pelit susu daripada upuk ni. Tak ada negeri mana pun, negeri maju pun, negeri hak teknologi naik ke pangkat langit pun, bila nak makan susu kat kuat suruh rakyat saya lembu lah belakang-belakang pun. Nampak? Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya susu bukan mari lembu. Mari khazanah Allah. Walillahi khazainu
Bagi Allah ni segala khazanahnya. Perbendahara stipen mana dia? Tak ada nung belaka. Patut saya waktu bego anak tu tengok buat asbab. Susu waktu bego lembu, ke akok kambing, jadi susu kambing gitu. Sesungguh mari pada khazanah. Tuan-tuan yang mulia, sampai tu di akhirat Isa ni tak ada lembu dah. Bukan mari lembu, bukan mari ni. Banyak susu dalam khazanah Allah. Banyak. Dah. Jadi tuan-tuan yang mulia ni, kita ni kena tengok dengan mata kita, kita nampak dengan mata ni kena nafi. Mari la ilaha illallah. Bila mai kelima iman kena nafi. Kalau kita nampak dengan mata tu. Nama apa? Kena nafi tu. Tuan-tuan yang mulia, asbab kena buat, tapi dalam buat kena nafi asbab. Nafi apa? Nafi kata asbab tak boleh bekah. Tahu ya? Asbab ni tidak wi munafa'at. Tidak ada yang wi mudarat, wi munafa'at. Kena nafi semua. Allah saya yang milik munafa'at dan mudarat. Tuan-tuan. Oh, bukan mudah-mudah tu. Nak wis segera iman ni, wis segera masuk dalam hati. Sahabat segera iman masuk dalam hati ni, hingga mereka tengok dengan mata, mereka nafi selalu dah. Engkau. Tengok engkau. Engkarul musyahadat. Mereka engkau benda yang dilihat oleh mata. Wal mujarrabat. Dan mereka engkau benda hak sudah jadi perasaan pengalaman. Tu iman dua-dua. Tu iman. Deh. Patu Tuhan buaya iman ni lah ana. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Bermula orang-orang beriman itu ialah terlebih bersangat tenah kasih ke Allah. Terlebih bersangat tenah kasih ke Allah. Pak kita cek dengan ayat lagi kita. Duk kasih ke makhluk lagi. Tak lagi. Jadi kena usah lagi. Sebab tu buku ni bukan kita nak rakyat tasawuf dia mau kelik hari ni orang nak kelik ni. Kelik ni, tapi kelik pun kena jaga kerja dakwah ni insya-Allah. Tak ada apa kelik ni, bukan tak boleh kelik, tapi kena jaga kerja dakwah. Kerja untuk nak pupuk iman, untuk nak membina iman ni kena buat sampai mati. Dia anak rakyat ni. Bukan kata hari ni baju ke ni alhamdulillah bye bye lawan ni nanti harap payah pula kita bertemu. Ni. Kalau satu tak lain. Nah. Jadi kita kena dengar dakwah. Tuan-tuan yang mula dakwah ni satu kerja yang sangat besar dan satu kerja yang bahaya besar kalau tinggal. Kita yang tak reti, kita yang tak faham, kita tak tahu. Orang tinggal kerja dakwah bahaya besar, tapi bahaya tak nampak. Karena bahaya iman. Dakwah ni tuan-tuan yang mula takaza iman. Takaza iman, makna kehendak iman. Dakwah ni iman nak. Ada kata kecil bahasa pandai kita lah tu. Ini nak. Iman nak bagian ini. Maknanya iman kalau ada dakwah salah kata iman segar subuh boleh jadi kekal kukuh. Tuan-tuan yang mulia kalau ada dakwah iman ni nanti iman tu tu nanti iman tu yang apa boleh jadi rusak dan punah jannah wal iyazubillah. Tidakkah jadi lemah? Jadi lemah iman. Deh. Tuan-tuan yang mulia agak beriman kasih kepada Allah. Nabi SAW bagi tahu kata, deh, siapa-siapa mengucap kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, orang tu boleh masuk syurga. Mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, orang tu masuk syurga. Sahabat tanya, gapo ikhlas? Gapo ikhlas kalimah ni? Nabi kata, antah jiza'am maharimillah. Bahawa kalimah ni dia boleh menegah dari benda haram. Kita ni dia mengucap dah, kalau kita tak ada ikhlas lagi kita ni. Kenapa? Hari ada belakang lagi.
Duk lalu kat mata kita, duk lalu kat telinga kita, duk lalu kat mulut kita, kat tangan, kat kaki kita, kat anggota kita ni mana duk berhubung lagi dengan haram. Jadi pahala di situ menunjuk kata tak betul, mana tak sahih lagi. Itu tak bernama tak ikhlas, tak bersih lagi kalimah. Kalimah yang bersih kita mengucap, iaitu kalimah ni mencegahkan, menegahkan an maharimillah, daripada benda haram. Nabi SAW bagi tahu, iza sarratka hasanatuka wa asa'atka sayyi'atuka. Dan kita muntakhab tu. Kita dah baca hari ni. Apabila menyukakan kamu kebaikan yang kamu buat. Semaya ke, berzikir ke, apa saja kita. Jadi menyukakan hati. Menyukakan hati dengan amal-amal yang baik ni. Serenok, rasa kena, rasa serenok, rasa sedap tu. Wa asa'atka sayyi'atuka. Dan rasa jahat, rasa tak kena, rasa susah, rasa serabut benda hak kejahatan. Kalau tengok nampak benda jahat tu, rasa susah, rasa serabut tu, apa? Kalau ada perasaan macam tu, Nabi Wahya kata, fa anta mu'minun, maka kamu orang berimanlah. Dia tu serah email ada tu, jadi serenok, kesukaan dengan benda-benda hasanat ni, dengan benda-benda agama ni. Lepas tu kalau bila benda tak kena dengan agama, benda tak baik tu, jadi menyusahkan hati, serabut perut. Tu email tu kita pun ada tapi halal. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerja dakwah ini adalah takaza bagi iman. Tuan-tuan yang mulia, kerana dakwah ni hak far sekali, ada naknya iman ni lah. Sebab itu Maulana Ilyas ayat kata, kerja hak aku dah buat ni, kalau bahasa orang dah mari tanya nak tak nama apa, nak tak nama apa, sebab kita nak pergi kecek bahawa ni Maulana Sa'ad tak kena. Dia bayar di Malaysia, di Indonesia. Orang tu dia kata kita ni jemaah dakwah tabligh, dia tak kena. Tapi dia tak nama tu. Kita tahu kecek itu, orang dakwah tak boleh kecek kata kita ni orang jemaah dakwah tabligh, orang dakwah. Tak boleh kata gitu. Kita orang dakwah betul-betul kena berdarah. Jangan kata gitu. Perkataan ni buat jadi tafriq, jadi furqah, jadi satu puak dakwah. Terus kita dakwah ni agak puak, bukan puak ni bukan. Kita dakwah ni umat, dan kerja dakwah adalah tanggungjawab umat. Dan mau tak dakwah pun tanggungjawab juga. Cuma dia tak sewa lagi je. Semaya ni hak bakar orang Islam di dunia. Orang tak semaya dia. Dia tak semaya dia. Dakwah ni orang tak dakwah pun dakwah dia. Tersewi dengan kecep kita tu, dia panggil tafriq, jadi furqahkan umat ini. Kita ni buat dakwah, saya gitu. Jangan akib buat tu. Bukan buat kita. Dan kita buat kerja ni pun bukan untuk nak buat jadi puak tak. Bukan puak, kerana kita ni ya. Ummatan wahidah, satu umat. Orang tak dakwah pun umat juga. Cuma kita ni satu umat ni, dia hak buat dia jalan kerja dakwah, orang panggil umat. Jadi kita kena bersyukur pada Allah kerana kita ni dapat menjalankan tanggungjawab umat. Kita ni boleh jalankan tanggungjawab. Demo tak ada berjalan tanggungjawab dia lagi. Hak dia. Supaya semaya. Orang tak semaya, hak dia semaya. Jadi tuan-tuan yang mulia, Maulana Ilyas ayat kata, usaha ni kalau orang nak tak nama, kalau bahasa dia orang nak tak nama, kalau bahasa nak tak nama ni, gerakkan dakwah ni, aku nak letak dengan nama Tahrikul Iman. Adalah usaha ni, gerakkan ni adalah gerakkan harakah Tahrikul Iman. Tahrikul Iman, nak tahrik, nak gerak iman. Tuan-tuan yang mulia, iman ni kena hidup gerak. Gerakkan iman tu kena ada.
Baik. Supaya orang nak pergi hudai dan mau ambil benih hudai apa orang panggil hudai akar. Kungkung kuladam tu. Hudai akar tu. Lah ni orang boleh buat benih dia kan. Mari kali laga kena pergi oleh air masin tu. Kena pergi tu kena gerak air wasbu tiru air laut. Air laut tu ada ombak gedung ada maksud tu. Gapo ombak tu? Tak kasar lagi ikan hudai lah tu. Jadi kalau ikan hudai lah laut tu nak benar ke ombak tu. Kalau tak ada ombak tu mampu tu. Kalau tak ada ombak tak besar tu buat tu. Tak ada tu lah tak ada gelombang clean tu. Sampai tu kali laga ke pergi hudai tu kena buat sendiri tu. Kena pakai faifa tu tolong. Nak apa? Gerak. Pasal apa? Nak besar. Nak hidup, nak besar. Iman ni, dua-dua yang mula berhajat ni kepada gerakkan ini. Nak hidup. Dua-dua yang mula iman ni kalau tak bergerak, berkali amal perut bergerak. Dek. Jadi dua-dua yang mulia kena jaga. Dan dakwah ni tuan-tuan yang mulia satu kerja yang mana kena buat sampai mati. Kena buat sampai mati. Pasal tuan-tuan yang mulia dia untuk iman. Dan iman ni bukan serupa dengan amal. Amal ni hak paling acak sekali amal ni semaya 5 kali sehari. Tak ada anak lebih pada semaya. Semaya 5 kali. Haji semua hidup sekali ya. Puasa setahun sebulan ya. Zakat pun kalau ada harta setahun sekali ya. Pakai apa lagi? Semaya. Dua-dua yang buat semaya 5 kali lagi ya. Iman ni 24 je. Setiap detik, setiap saat, winati kena jaga iman, kena ada iman. Jadi gitu tu. Tak ada perintah Allah nak lebih pada perintah iman. Perintah fian beriman ni. Perintah ada beriman. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Hai orang telah beriman dah, hendaklah kamu beriman dengan Allah dan Rasul. Perintah ni 24 jam. Setiap saat, setiap detik. Perintah orang beriman, suruh beriman. Kena jaga iman, kena kerja usaha atas iman. Deh. Tuan-tuan yang mulia, sebab tu jangan kita ingat kata kita ni beriman dah. Jadi saya telepon dah. Dia tengok hati nampak orang ni lupa molek tu dia pedih. Pedih hati. Pedih rasa. Ni pedih masuk rasa lah hati. Aku dapat dah. Ini. Dia kata dia tak pot dah. Dia akan beri medah. Aku tak pot dah. Kalau mari rasa tak pot dah, rasa beri medah cukup dah, itulah orang panggil benih. Hak yang disuntik oleh setan masuk dalam hati itu. Jangan. Tuan-tuan yang mula iman kena rasa tak pandai. Kena rasa tak pandai. Bila rasa tak pandai tu kena usaha. Beradu di mati. Tuan-tuan yang mula riwayat mengatakan iman Nabi SAW menikah hari-hari. Kerana usaha. Nabi ada usaha. Sahabat iman mereka menikah hari-hari. Kerana ada usaha. Dah. Usahanya, tuan-tuan yang mula usaha iman adalah usaha dakwah. Dakwatul iman. Dakwatul iman. Kita ini dakwatul iman, dakwah iman. Dakwatul iman lil mukminin. Maulana Sa'ad Maulana lagi ni. Dakwatul iman lil mukminin. Dakwah iman ni untuk orang beriman. Bukan untuk orang kafir. Adalah demo ni kalau dakwah agak negeri dakwah kafir, dakwah kafir, tak ada dakwah orang beriman. Karena Nabi dakwah kafir, iaknya tak reti, dia benuk ni je. Belah kita kata benuk. Benuk ni orang zaman dulu budak ngaji payah. Tuan-tuan yang mulia, Nabi ni duduk dengan sahabat ni, dengan duduk dengan orang kafir ni, mana banyak dua tu. Nabi ni hari-hari dia hidup dengan sahabat.
Duk kacau dengan sahabat tu. Duk kacau dengan sahabat, duk dengan sahabat ni paling banyak. Enggak dakwah dia. Dakwah sahabat tu. Ada lah tukar segi temu orang pergi ke rumah kafir pun. Naya kata hak penting sekali dakwah ni kepada orang beriman ini. Kita nak kecek la ilaha illallah ni dengan pergi kecek la ilaha dengan orang kafir ni. Kita kecek la ilaha dengan orang beriman dah ni. Orang ada la ilaha illallah. Lebih penting kecek la ilaha dengan orang ahli kalimah la ilaha illallah ini. Tuhan raya tu. Bukan kita kata, Tuhan kata. Dan wa alzamahum kalimatat taqwa. Allah meneguhkan mereka itu orang beriman itu. Orang yang telah beriman Allah kukuh mereka ni kalimah la ilaha illallah dia. Kalimah taqwa dia panggil. Kalimah taqwa ni Allah itu kukuh dalam hati mereka. Wa kanu ahaqqa biha. Mereka itulah orang yang lebih berhak dengan kalimah. Orang beriman ni dia lebih berhak dengan kalimah. Kalau kita nak wui kalimah ke dia, kalau nak wui kalimah ke orang, wui ke dia kerana dia lebih berhak pada orang lain. Wa ahlah, dan mereka lah ahlinya. Orang yang ahli bagi kalimah ni. Kalau nak wui, kena wui ke dia. Kena wui ke apa? Kena wui ke ahli dia. Reti ahli. Orang bui barang kebuka ahli supaya dengan wui bunga terah Nabi kata. Orang nak wui apa kena wui ketua dia. Sebab kalau kita lah kabir kecek hajar kabir mucar. Supaya wui bunga terah. Lah nak wui bunga terah. Banyak tahu. Tuan-tuan yang mulia, kena kecek dengan orang kita. Royak faedah kelimah ni, royak kelebihan kelimah ni, kedudukan kelimah ni, hakikat kelimah ni, supaya khokumah terpojoknya kelimah ini. InsyaAllah Sebab kita kena usaha semua atas kelimah ni. Kita sendiri hal lebih berhak sekali dengan kelimah. Kita orang nak kecek kelimah ni, kena kecek untuk diri kita sendiri ni kelimah ni. Bukan untuk orang mata. Sebab saya ada kecek ni. Bukan kata nak pergi demo ya. Kita sendiri ni hak benar ni utama ni. Okey, kerana mulut kita kecek ni dengan hati, dengan demo tu, kita dekat mulut tu memang ni jekar. Dengan demo jauh. Jadi hal hati kita masuk dulu. Deh. Jadi tuan-tuan yang mulia kena usaha, kena kecek semua iman ni. Kena kecek dakwah. Dalam rumah pun kena ada dakwah. Di kampung pun ada dakwah. Di zaman sahabat tuan-tuan yang mulia ada majalisul iman. Ada majlis-majlis iman. Tengah-tengah duduk berjalan. Dalam Kedah. Ada majlis-majlis iman. Bukan hati masjid saja. Sahabat-sahabat dulu mereka kata ta'al mari najlis, kita duduk nu'minu bi rabbina, kita beriman dengan Tuhan. Maksudnya tuan-tuan yang mula mari duduklah beriman, mari duduk, mari muzakarah. Jadi mengadakan majlis-majlis iman. Sahabat-sahabat tu macam tu lagu tu. Mereka suka, mereka kasih kepada majlisul iman, majlis-majlis iman. Kita ni kalau dalam majlis Allah ta'ala deh. Tuan-tuan yang mulia ni, kerja dakwah ni adalah kerja iman. Kerja untuk iman ni kerja dakwah. Kita kena faham kerja usaha dakwah. Kalau kita ada buat ni kan, adalah usaha, ada hubungnya bersangkut paut untuk nak bina iman kita. Semua amalan dakwah tu. Keluar 40, buat ke musyawarah aliyah, buat gah satu, gah dua, taklim di rumah, taklim di masjid. Taklim yang kita buat tu taklim iman. Tuan-tuan yang mulia, taklim iman, taklim fadail adalah taklim iman. Fadilah, bila kita dengar fadilah, jadi seluruh fi fadilah amal tu masalah hati. Itu iman. Faham kita tu? Kita dengar fadilah. Bila fadilah, kelebihan itu diseru dalam hati kita. Maka itu iman. Iman ini bila hati kita seru dengan fadilah amal. Hingga bila kita amal, ada rasa fadilah. Masa kita amal satu benda,
dengan hati ada rasa fadilah. Itu iman. Tuan-tuan tak serupa orang buat amal tapi tak ada sera fadilah dalam amal. Tak serupa dengan orang buat amal tapi ada sera fadilah dalam amal. Faham ke tak ayat ni? Kalau orang tak baca fadilah langsung, dia semaya ni tak tahu apa. Ayat ni semaya tapi dengan fadilah semaya sama. Dengan fadilah semaya hanya ingat sera fadilah semaya tu dalam hati, dia bangun semaya dengan penuh rasa fadilah. Tak sama dengan orang semaya dengan tidak bawa rasa fadilah. Maulana Sa'aya kata orang yang semaya ada rasa bawa rasa fadilah yang dia ada dengar dalam taklim tu dengan orang semaya yang tidak rasa fadilah tak sama. Semaya ni hidup, semaya ni hidup, semaya ni ada roh. Semaya ni tak ada roh. Tuan-tuan yang mulia, orang ni dia mau tak kenal dakwah ni baca fadilah maka. Tak ada mengajar masail dia. Tak fadilah lah kita tak suka, kitab kuning dia ada, kita ada. Nama apa? Jadi tuan-tuan yang mulia, fadilah ni tuan-tuan yang mulia, mula-mula sekali Nabi buat taklim di Mekah dulu 13 tahun, taklim fadilah. Nama apa? Taklim fadilah ni ya. Fadilah iman, fadilah amal ni, fadilah ni ya. Tuan-tuan yang mula taklim masail masa hidup Madinah. Pau kena campur dengan fadilah juga, taklim fadail juga. Tuan-tuan yang mula, kerana taklim fadilah ni seolah termasuk dalam juhdul iman. Masuk dalam usaha iman tu. Taklim fadilah, fadail amal ni. Nampak? Hari ni tuan-tuan yang mula orang ni tak ada bala, Maulana Ilyas ayat atau bala yang menipu, bala besar yang menipu umat ini, iaitu Allah buat fadilah amal agama ni, fadilah agama daripada hati orang. Tak ada terasa, tak ada terasa. Tak ada qada agama, kedudukan agama, tak ada harga agama, tak ada dalam hati. Ni bahaya, ni penyakit ni. Penyakit yang berbahaya, rank, lebih rank daripada maring lagi ni. Penyakit yang menipu umat ini. Tak ada qada, kedudukan, kelebihan, faedah, untung agama tak ada dalam hati. Hingga ada dalam hatinya sebaliknya. Tak ada apa agama ni. Semaya tak ada apa. Aduh. Tak bila kita nak ubah ni. Kena ubah ni. Tuan-tuan yang mulia nak ubah ni tuan-tuan yang mulia, bagaimana Nabi telah ubah tu kena turun ke rawat. Dah kena berjalan ke kampung, kena berjalan segenap jalan, tamu kaum ini berjalan, jalan pula lagi. Tuan-tuan yang mulia, kerja dakwah adalah kerja ghaibi. Kita dah dengar nampak ni hak zahirin apalah ni, tapi sebenarnya kerja ni ghaibi. Nampak zahirnya, nampak orang gini ya. Tuan-tuan yang mulia, tapi dalam ghaibi orang berjalan kerana bawa agama, bawa kalimah ke orang ni, bawa kalimah la ilaha illallah ni. Tuan-tuan yang mulia, rata setan ni Allah Taala perintah macam satu bawa satu. Nanti nama orang panggil api duk kat si cu tu. Dia panggil apa tu? Okey. Kabak. Tu semua api saja tu. Mak kena bersih teban ni. Utuh lagi. Tuan-tuan yang mulia ni, orang duk jalan tahu kaum ni bawa kelimah ni duk dijajah tu dapat tangga orang tu. Hal ghaibi hak kita dengar tak nampak, sumpah dengan tu. Segala belenggu, setan, ada ikat manusia tu, ikat otak tu. Duk ikat rohani manusia tu. Bila orang berjalan tu, utuh tu. Merbahaya besar ni gah ni. Berjalan untuk bawa kelimah ni merbahaya besar kepada setan-setan tu. Dah, tapi ingat bahaya-bahaya pun dia hari ni, setan ni, hak wang fan paling banyak hari ni nak kena awak. Pula dah. Deh, sebab tu kita buat kerja dakwah kena tutup habis segala lubang setan nak masuk, katup. Jangan dia masuk. Insya-Allah deh. Mata kena sentiasa ita kebaikan orang. Jangan ita keburukan orang.
Kalau kita buat ke orang, saya terima syekh. Salah. Jadi kita ni, kalau nak itak buat ke, itak kita sendiri. Aku. Tu, banyak lagi tak kena. Tu. Kalau itak orang, dia mahu malak. Tu. Dua-dua yang mula, amba baca dalam tazkirah awliya. Satu orang ni jadi wali dengan sebab dia belajar di hanging. Tak ada syekh nak belajar nak mimpin jadi wali itu, tak ada dia. Belajar di hanging. Belajar di mata dia. Dia ikut tengok dia. Tengok apa pun. Dia rasa dia muka tu lebih baik pada dia. Tengok budak, rasa budak lebih baik. Tengok orang tua, tengok orang jahat, dia rasa orang jahat tu lebih baik pada dia. So, dia nak jadi wali, dia semua nganying. Allah Ta'ala wali wilayah dia, jadi wali dia. Semua nganying. Lisih tak getar lem. Tak titi jumat tak titi lakang. Dia tak kau. Aku takut kena kain tu. Muasah dalam kena kain tu, dia jadi lagi. Pada main kecek nganying. Mu molek pada aku. Duk puji. Aku teruk padamu. Najismu ni kalau kena di aku ni dengan sebab aku basah ataupun dengan sebabmu basah, jadi najismu ni kena basuh 7 air. Termasuk dalam 7 air tu kena pakai air tanah so. Tapi najis semua hatiku ni tak ada air dalam dunia. 7 hotel laut pun tak cuci lagi. Aku teruk lebih padamu hanya. Orang panggil orang ni usaha penjatuh diri akhir orang lain. Dengan macam ni Allah latih dia jadi wali besar kata tu. Ni kita ni kalau aku ni aku tanya apa? Aku tanya diri sendiri. Jebah orang akid ekor. Ni satu sifat yang mana Allah Ta'ala tak suka. Kena itar kebaikan orang, kena tengok keburukan diri. InsyaAllah tu ada. Baru baik. Bahawa kita boleh baik dengan orang, kasih ke orang. Dan tuan-tuan yang mulia, kerana dakwah ni dia nak ada dalam dakwah ni berjaya ni mahabbah, kasih. Dakwah ni dengan mahabbah, kasih. Tuan-tuan yang mulia, untuk kasih ni sayang kepada semua orang ni, tuan-tuan yang mulia, kita kena tengok kebaikan orang tu. Bahawa sayang, bahawa kita sayang. Jadi tuan-tuan yang mulia, patu dakwah kena kapuh dengan doa. Dakwah dengan doa ni guru dia. Huruf pun huruf tu lah. PM mati dia tu lah. PM dia tu lah. Da'a pergi ke dakwah. Da'a pergi ke doa. Da'a yad'u doa. Da'a yad'u dakwah. Tu lah. Dah. Lepas tu kerja dia pun semai-semai je. Tuan-tuan yang mula dakwah mana jumpa manusia. Nampak tak? Kajian dengan manusia. Doa berkajian dengan Allah. Tu. Jadi tuan-tuan yang mula kena kapuh dua tu. InsyaAllah deh. Jangan dakwah ni tak ada berdoa. Jangan berdoa ni tak ada dakwah. Nabi ayat kata orang berdoa tak ada dakwah, Tuhan tak terima doa dia. Ada satu kali Aisyah ayat kata Nabi masuk dalam rumah dia. Aku tengok muka Nabi ni, aku reti ada tu, ada gapo tu Nabi tu. Nah, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad arabtu fi wajhi an qad hadarahu syai wa ma kallama ahadan. Nabi tak kecek dengan siapa pun. Fatawaddaa Nabi bi'asmaya. Nah, wa dakhala al-masjid. Nabi masuk dalam masjid, falasiktu bil hujrah. Aku gengenak di dinding. Nak tengok Nabi buat apa ni, kena Nabi nampak pelik ni. Aisyah ya. Wa sa'indal mimbar, Nabi naik atas mimbar, wa khataban nasa, dan Nabi ni berucap di hadapan sahabat dalam masjid. Kata dia, wa innallaha yaqulu ayyuhan nas, hai manusia. Bila Nabi kata ayyuhan nas, bukan nanti sahabat dalam masjid saja. Ayyuhan nas, hingga sampai hari kiamat tu. Termasuk buat-buat kita ni. Itu kecapan Nabi. Nampak? Innallaha yaqulu lakum, sungguhnya Allah telah berfirman untuk kamu, muru bil ma'ruf, hendaklah kamu muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, hendaklah kamu buat kejalawah, hajak kepada kebaikan, cegah daripada munkar, iaitu buat lawah. Qabla an tad'uni fala ujibalakum, sebelum kamu berdoa. Nanti kalau muat tak dakwah kamu berdoa, aku tak terima doa kamu. Tak terima dah?
Wa tas'aluni fala a'tiyakum, dan kamu minta hajat-hajat dengan aku, semaya hajat minta hajat, aku tak beri. Wa tastansuruni fala ansurakum, dan kamu minta bantu musuh-musuh kamu, minta pertolongan di atas orang yang zalim kamu, fala ansurakum, aku tak tolong kamu. Tak berlaku. Minta hajat pun Tuhan tak beri, minta tolong atas orang yang nanya kita pun tak tolong. Doa pun tak ikut, tak berlaku. Nampak apa? Besar sangat dakwah ni. Sahabat reti tuan-tuan yang mulia, reti. Kerana dia tengok muka Nabi. Dia tengok, orang panggil tengok gaya Nabi. Bila nak royak dakwah ni gini Ismail dulu. Bukan kata royak Ramadan ni, nak royak suruh dakwah ni. Gana muka berubah. Gana Ismail dulu. Kalau kita ni, yang dia tengok, jadi kita tak hayal tu. Sahabat tu tengok tu gaduh macam Aisyah tu, gini nak dengan kapal Nabi ni gini lalu ni. Rupanya Nabi nak royak semua orang ni wakil dakwah. Jadi sampai itu faham dakwah kita dengan sahabat tu sepawa binggal lagi. Kerana dia tengok Nabi. Kita ni tak ada tengok Nabi, dengar hadis Nabi. Supaya dengan orang tu masuk minta anak orang. Dia ya tambah main nak tengok anak ni. Anak boleh tengok tak apa, aku masuk kena damu ni. Pok tu. Dia mau ngaji, jadi aku masuk kena ke? Tengok. Tak apa, puasa setuju. Satu tanya tak apa, tanya dia tengok. Kalau sanggup tak apa, pok tu kata. Pok dia pun mak tu dia mengaji. Dia budak mak tu mengaji pandai, tu web juru. Ayah dah puasa kena dah, royak ke anak dia. Amat tambah ya. Ayah ya royak. Tambah. Tu. Bukan kaca. Tak ada kaca ayah tu sih. Jadi tak ada apa. Ayah pun apa kata anak yang tak ada tunggu. Dia ya, mak. Anak dia tak sedia mana lagi. Dia nak ngaji lagi. Jadi mak ni reti kata budak tu tak ke dia. Ayah dia ni pun reti kata tak ke mak ni. Tapi tak sama mak dengan ayah. Kerana ayah ni boleh tengok dengan muka dengan apa anak dia tu. Reti tak sama. Sebab itulah kita sangat sahabat. Nampak? Jadi sahabat ni reti sungguh-sungguh kerja dakwah ni. Kerana dia tengok. Sebab tu tuan-tuan yang mulia kita pun kena minta dengan Allah. Allah Ta'ala beri reti kita lah kerja. InsyaAllah deh. Hari ni orang reti kerja adalah tanah belakang. Tinggal buat kita ni buat tak reti belakang. Tahu dana boleh kata tak reti. Nah, tahu dana kata tak reti buat kita. Tahu dia kata kita ni hak tinggal mudah sekali. Lalah ni. Hak mudah tinggal sekali gabung. Lalah ni. Rokok. Orang usik lah bubuh gambar kertas dia tu. Tak tinggal. Tapi dengan dakwah yang tak boleh seleh tinggal. Hak sungguhnya dakwah yang tak boleh tinggal. Jadi hari ini semenjak pada hari ini kita buat keputusan azam putus. Mana kita kena buat azam yang putus dalam hati kita hari ini, kita akan jaga kerja dakwah ni sampai mati. InsyaAllah tuan-tuan. Semua amal dalam kerja dakwah. Ifradi amal kena jaga, istimai amal kena jaga. Ifradi amal ihtimam karo, istimai amal ihtimam karo. Ni hadraji. Jaga amal ifradi, jaga amal istimai dalam kerja dakwah. Tuan-tuan yang mulia, lepas tu kalau boleh jaga dengan istiqamah. Istiqamah ni. Kau paling payah sekali dakwah ni istiqamah. Kalau boleh istiqamah, karamah orang tu. Kalau boleh orang tu boleh istiqamah, orang tu dapat naik derajat karamah. Tapi sahabat-sahabat dulu kan tak panggil karamah ni kerana berlaku orang tahu kan. Kita ini kalau lahir-lahir orang pelak orang lebuk sampai tangga dia tu. Air jadi gemar sama dia. Capai itu 100. Berah apa utir. Kita berah sekelo banyak kau. Sekelo ni jiwi banyak cekak ya. Beratus-ratus. Kerana keramat.
Tuan-tuan yang mulia, di zaman sahabat boleh kata setiap orang bagaimana ni. Sahabat boleh berjalan tarik beribu-ribu orang. Tuan-tuan. Jadi kamak agak lah itu. Deh. Jadi tuan-tuan yang mula kerana istiqamah ni. Istiqamah ni mahal. Sebab tu kita minta dengan Allah supaya Allah bagi taufik pada kita ni untuk istiqamah dalam semua amal dalam kerja dakwah. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab tu kita niat dakwah ni, nawaitu dakwah ni hat ila hatal maut. Aku nawai dakwah ni hingga sampai mati. InsyaAllah. Sebab tu nawaitu dakwah ni 4 bulan anak tahu. Niat dulu 4 bulan anak tahu nawaitu dakwah saja aku ni dakwah ni 4 bulan anak tahu. InsyaAllah tuan-tuan. Semoga Allah bagi kepada kita ni. Amin. Subhanallah bihamdihi.